Allahu 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 Allah. Okey, soalan yang seterusnya Abang Lim, sebab kita ada masa yang begitu singkat. Ya. Soalan yang kedua, kebenaran Islam sampai tetapi menolak Islam 30 tahun kepada non-Muslim. Mereka sering tanya, kalau mati masuk mana? Masuk neraka berapa lama? Jadi harap Abang Lim dapat menguraikan soalan ini supaya mereka lebih memahami. InsyaAllah. Dipersilakan. Terima kasih. Soalan-soalan ini jarang orang tanya. Hanya sekali-sekala saya dapat soalan sedemikian. Iaitu non-Muslim kadang-kadang akan tanya, bila kita sampaikan Islam kat dia, dia faham, dia tahu Islam tu benar, tetapi disebabkan hubungan dengan keluarga, disebabkan kedudukan dalam agama lama dia, bahawa dia ingin nak kekalkan dalam agama lama ataupun kekal dalam kepercayaan lama dan dia menolak kebenaran. Okey, dia menolak Islam. So, kalau dia menolak 30 tahun contohnya, dia hidup lagi 30 tahun tapi dia dah menolak 30 tahun, okey? Kalau dia mati, masuk mana? So, jawapan kita, kadang-kadang kebanyakan orang Islam akan kata, oh, kalau mati, neraka. Dan dia akan tanya lagi, berapa lama di dalam neraka? Sebab menolak 30 tahun. So, jawapan kita, selama-lamanya. Maka non-Muslim akan cakap, apa ni? Apa agama ni? Apa Tuhan ni? Hanya menolak 30 tahun saja. Bukan menolak seumur hidup, selama-lamanya. Menolak 30 tahun. Tapi kena masuk neraka selama-lamanya. Apa logiknya? What logic is that? Dia akan tanya. Buat salah sedikit, takkanlah dihukum selama-lamanya. Masuklah penjara double ke, 60 tahun ke. Tapi kenapa selama-lamanya? Apa logik? Maka kita sebagai seorang Islam, kita kena terangkan, kita bagi keterangan kepada orang yang tanya soalan sedemikian. So kita kena bagi tahu dia bahawa pertama, isunya bukan berapa lama ataupun berapa singkat, bukan jangka masa. Bukan jangka masa, panjang atau singkat, bukan. Isunya adalah orang putih kata the degree of the crime, iaitu kesalahan, tahap kesalahan itu. Itu this is a point. Saya bagi contoh, mungkin orang susah nak faham. Okay? Na'udzubillah seorang wanita, na'udzubillah dirogol contohnya. Na'udzubillah. So, tapi kemudian kita dapat tangkap si perogol itu. Dibawa ke mahkamah. Dan mahkamah jatuhkan sabit kesalahan si pesalah itu selama masuk penjara 20 tahun dan kena 20 sebatan. Tiba-tiba si perogol itu komplain, dia kata, mahkamah ni tidak adil. Kenapa tak adil? Dia kata, saya hanya enjoy 1 jam saja. Saya hanya buat salah 1 jam. Takkan nak masukkan penjara 20 tahun kena 20 sebatan. Apa logiknya? Isunya bukan jangka masa panjang ke pendek. Bukan. Isunya adalah tahap jenayah itu. Tahap kesalahan itu. Ya, bagi si perogol tu sekejap. Tetapi bagi wanita tu seumur hidup. You rosakkan mahruahnya. You rosakkan wanita tu. Wanita tu nampak lelaki sudah trauma. Wanita tu sudah malu dengan masyarakat. Wanita tu kadang-kadang mengandung. So, apa yang berlaku kepada wanita tu, kita merosakkan masa depan wanita itu. So, bagi dia seumur hidup. Bagi kamu, sekejap. Berarti tahap jenayah itu. Sebab itulah hakim bagi hukuman, okey, berdasarkan tahap jenayah itu. Bukan berapa lama kamu, berapa singkat yang kamu buat. Sama juga non-Muslim contohnya, dia tahu kebenaran tauhid kepada Allah, tapi dia pilih syirik kepada Allah. Dalam Islam, surah An-Nisa surah keempat ayat 48 dan juga ayat 116, Allah berfirman yang bermaksud, okey, bila kita buat kesalahan, okey, ada setengah-setengah kesalahan ini kita tak bertaubat. Sekiranya Allah mahu, Allah boleh ampunkan.
Tetapi satu-satunya dosa yang Allah tak akan ampunkan adalah dosa syirik. Dosa yang menyekutu sesuatu dengan Allah. Okey, bukan saja beriman kepada Allah, sambil tu dia beriman kepada berhala lain dan sebagainya, maka dia syirik kepada Allah. Dia menyekutu. Ini adalah dosa yang paling besar dalam agama Islam. Okey? So orang bukan Islam tu, dia kebenaran sampai dia tolak, dia buang, dia tak nak. Maka dia nak syirik kepada Allah, dia nak sembah ciptaan, maka itu syirik kepada Allah. Ini dosa yang paling besar. Okey? Ini dosa yang paling besar. Sebab itulah kenapa dia kena masuk neraka? Sebab dia telah melakukan dosa yang paling besar, menolak kebenaran dan ingin melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan risau. Jangan risau. Bagi mereka yang masih lagi mempunyai pemikiran sedemikian, jangan risau. Saya ada satu tawaran kepada kamu semua. I have an offer for you. Dalam Islam, okey, macam mana kita boleh ubah? Dalam Islam sangat mudah. Okey, seseorang tu, okey, hanya perlu mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, masuk Islam dan insya-Allah Allah akan ampunkan segala dosa. Okey, kalau kita ada syirik sebelum ini, kalau kita masuk Islam, kita bertaubat, Allah akan ampunkan segala dosa. Bukan saja itu, malahan Allah akan gantikan dosa yang kamu, kebaikan yang kamu buat sejak lahir sampai sekarang terhadap keluarga, terhadap ibu bapa, akan dikira sebagai pahala. Ini dalam Sahih Bukhari. Dan Allah sebut dalam Quran lagi, dalam surah Furqan, dalam surah ke-25 ayat 70. Malahan Allah akan gantikan dosa kita jadi pahala bagi kita. Okey, jadi pahala. So, saya syorkan, saya jemputlah sesiapa yang ingin nak belajar, ingin nak mengkaji, ingin nak memahami agama Islam. Kalau kamu belum yakin lagi, buatlah appointment dengan pegawai-pegawai IDT, hubungi IDT dan kami boleh ruangkan masa one on one. Kita boleh ruangkan 1 on 5 ataupun group pun boleh, tapi kena tunggu selepas MCO ini. Okey? So, IDT akan menyediakan ruang untuk orang yang ingin nak tahu, ingin nak belajar, ingin nak bertanya. Tak masuk tak apa, tak mau masuk pun no problem at all. Hanya nak tahu, dijemput. Okey? Wallahu alam. Allah